Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Safdina binti Kamarudin dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan C bagi subjek PPB 3033. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Faizal, Faizatul Syafiqah, Nurul Atikah, Nurul Hasinah dan diri saya Muhammad Syazwan. Dalam video ini, kami akan membentangkan tentang syarikat KFC. Jadi, mari kita saksikan. Bagi latar belakang syarikat KFC, KFC atau dikenali sebagai Kentucky Fried Chicken ialah rangkaian restoran makanan segera Amerika yang mengkhususkan ayam goreng. Syarikat KFC merupakan rangkaian restoran makanan segera kedua terbesar di dunia seperti yang diukur dengan jualan selepas McDonald's dengan hampir 20,000 cawangan di seluruh dunia iaitu 123 negara dan wilayah setakat Disember 2015. Syarikat KFC ini diasaskan oleh Colonel Harlan Sanders, seorang usahawan yang mula menjual ayam goreng dari restoran tepi jalan sahaja di Corbin, Kentucky semasa Great Depression. Dengan menjenamakan dirinya sebagai Colonel Sanders, Harlan menjadi tokoh terkenal dalam sejarah Amerika dan imejnya kekal digunakan secara meluas dalam periklanan KFC. KFC juga merupakan salah satu rangkaian makanan segera Amerika yang pertama berkembang di peringkat antarabangsa seperti membuka cawangan di Kanada, United Kingdom, Mexico dan Jamaica menjelang pertengahan 1960-an. Produk asal KFC ini ialah potongan ayam goreng yang diperisakan dengan resepi Sanders sendiri yang mengandungi 11 herba dan rempah ratus yang telah menjadikan makanan ini kegemaran sebagai pencuci mulut dan minuman ringan bagi orang ramai di serata dunia. Inilah yang menjadikan KFC terkenal dengan slogan iaitu Finger Licking Good dan So Good. Kemudian, ini merupakan visi dan misi syarikat KFC. Bagi misi mereka adalah untuk memaksimumkan keuntungan, meningkatkan nilai pemegang saham dan menyampaikan pertumbuhan yang mampan dari tahun demi tahun. Bagi visi KFC pula adalah untuk menerajui rangkaian kumpulan perkhidmatan makanan bersepadu yang termuka di rantau Asia Pasifik berdasarkan produk berkualiti yang konsisten dan mengutamakan kualiti perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Dalam menjalankan perniagaan, syarikat KFC mempunyai beberapa matlamat yang unggul. Antaranya ialah untuk berkembang sebagai perniagaan sama ada untuk menjadi perniagaan di seluruh dunia atau hanya untuk membuka beberapa lagi restoran di seluruh negara bagi menyediakan yang lebih baik dan perkhidmatan yang lebih pantas untuk pelanggan. Yang kedua, membina organisasi yang berdedikasi untuk kecermelangan. Ketiga, memberikan pengalaman yang menyenangkan mesra pelanggan, menyediakan lokasi yang bersih dan selesa. Yang keempat, untuk mencapai matlamat dengan meningkatkan bahagian peratusannya dalam pasaran dan meningkatkan margin keuntungan dari tahun ke tahun. Yang terakhir, menyediakan makanan yang baik dan sedap untuk pelanggan yang mampu memberikan senyuman di wajah. Kemudian, kita pergi ke bahagian persekitaran pengurusan syarikat KFC. Yang pertama, faktor politik. Syarikat KFC membuat struktur politik yang akan mengarahkan setiap ahli dalam organisasi untuk mencapai objektif syarikat. Struktur politik ini mempunyai kuasa untuk mengubah strategi perniagaan mereka dan membuat penambahbaikan untuk syarikat. Yang kedua, faktor teknologi. Syarikat KFC menggunakan teknologi moden dalam pemprosesan ayam goreng dan juga pengiklanan produk. Dengan menggunakan laman web, ia akan memudahkan pelanggan yang menginginkan makanan dari KFC. Sebagai contoh, pelanggan hanya boleh memesan melalui internet sahaja dan membuat pembayaran secara atas talian atau secara tunai semasa penghantaran iaitu COD. Yang ketiga, faktor ekonomi. KFC menyediakan harga yang berpatutan dan perkhidmatan yang memuaskan bagi semua orang agar terus berkembang. Yang keempat, faktor undang-undang di mana syarikat KFC mengekalkan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan faktor kebersihan seperti latihan yang betul kepada pekerja dalam kebersihan dalam pemprosesan makanan, keselamatan, kebersihan diri dan penjagaan kebersihan tempat kerja. Yang terakhir adalah faktor sosial di mana ia termasuk dalam aspek budaya dan demografi
persekitaran makro luaran, potensi pekerja yang datang dari latar belakang yang berbeza dan bekerjasama dalam KFC, dan aspek pelanggan yang perlu ditimbangkan oleh KFC mengikut keperluan dan kehendak pelanggan mereka. Ini merupakan fungsi-fungsi pengurusan bagi syarikat KFC. Jadi, mari kita saksikan. Fungsi bagi pengurusan syarikat KFC yang pertama ialah merancang, iaitu planning. Dalam mencapai visi dan misi syarikat, KFC telah membuat perancangan bagi mencapai tujuan yang dikehendaki. Perancangan boleh didefinisikan sebagai proses menetapkan maklumat dan mentakrifkan tindakan yang perlu untuk mencapai matlamat organisasi. Apakah perancangan utama KFC? Perancangan utama syarikat KFC ialah rancangan campuran pemasaran yang mencipta elemen 4P, iaitu yang terdiri daripada produk, place, price dan juga promotion. Bagi perancangan 4P yang pertama ialah produk, di mana KFC komited dalam menjaga kualiti produk makanan mereka dalam memenuhi cita rasa pengguna. Produk berteraskan ayam disaluti resepi rahasia menggunakan rempah ratus, selain mempunyai kepelbagaian produk seperti potato wedges, burger, kentang putar yang menunjukkan KFC mementingkan kepelbagaian serta keistimewaan produk mereka. Yang kedua ialah place, iaitu tempat. Syarikat KFC mengutamakan tempat di bandar berbanding luar bandar, selain menyasarkan kepada golongan muda yang lebih menggemari atau menikmati makanan ringan. Oleh itu, tempat atau lokasi KFC sering berhampiran sekolah, kolej dan tempat kerja. Yang ketiga ialah price, iaitu harga. KFC melakukan harga skimming, iaitu meletakkan harga produk melebihi harga pasaran. Menggunakan strategi dan penetapan harga kerana mempercayai produk mereka lebih berkualiti berbanding produk lain. Dengan itu, KFC ingin membuat andaian kepada pelanggan, semakin tinggi harga produk, maka lebih sedap produk makanan tersebut. Yang terakhir iaitu yang keempat ialah promotion atau promosi. Dalam ingin memperkenalkan produk mereka di hati pelanggan, KFC membuat pelbagai cara sebagai contoh promosi jualan, kupon diskaun, pengiklanan. Perhubungan secara awam adalah untuk mempromosikan produk KFC agar sentiasa dekat di hati pelanggan. Jawatan Kuasa Pengurusan Tertinggi: Jamaluddin bin Mat Ali, Pengarah Pengurusan; Syekh Sharifuddin bin Syekh Muhammad, Pengarah Eksekutif; Azizah binti Abdul Rahman, Pengarah Pembuatan Ayam dan Makanan Bersepadu; Muhammad Zam bin Mustaqman, Pengarah Penasihat Undang-Undang, Pembangunan dan Perkhidmatan Korporat; Alan Al, Timbalan Presiden KFC Semenanjung Malaysia; M. Jeling, Naib Presiden Kanan KFC Malaysia Timur; Edmund Lung, Pengurus Persakanan Kumpulan Kewangan. Seterusnya ialah proses mengatur, iaitu menentukan tugasan yang perlu dilakukan, siapa yang melakukannya dan bagaimana tugasan tersebut akan diurus dan diselaraskan. Dari segi struktur organisasi syarikat KFC, gaya kerja mereka adalah di bawah struktur produk. Setiap pengeluaran produk akan diawasi oleh pengarah eksekutif. Setiap pengeluaran produk akan diawasi oleh pengarah eksekutif bagi setiap aktiviti pengeluaran yang berbeza. Kualiti produk mereka juga akan dikekalkan dan diperbaiki untuk menjadikan produk lebih baik dan mengikut cita rasa pelanggan. Kelebihan dan kelemahan struktur syarikat. Yang pertama, aktiviti boleh difokuskan dan diselaraskan dengan mudah kerana setiap kumpulan mempunyai tugasan keluaran mereka sendiri. Yang kedua, meningkatkan keputusan dan keberkesanan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, lebih mudah untuk menilai prestasi setiap individu dan mengenal pasti accountability atau liability. Kelemahan, hanya fokus kepada produk sendiri bermakna mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengendalikan produk atau kawasan lain. Seterusnya, kenaikan kos pentadbiran seperti bil elektrik dan air disebabkan terlalu banyak digunakan dalam penghasilan produk.
Seterusnya, memimpin. Memimpin ialah proses mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian beberapa objektif atau menyebabkan individu bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arahan tertentu. Syarikat KFC telah menggunakan pendekatan tingkah laku kepimpinan dan berdasarkan The Michigan University Studies. Terdapat dua jenis asas tingkah laku pemimpin. Yang pertama berpusatkan pengeluaran dan yang kedua berpusatkan pekerja. Berpusatkan pengeluaran ialah tingkah laku pemimpin yang memfokuskan terutamanya pada seberapa baik pekerja bawahan melaksanakan tugas mereka. Manakala berpusatkan pekerja pula ialah tingkah laku pemimpin yang memberi tumpuan terutamanya kepada orang bawahan sebagai orang. Tanggungjawab sosial korporat CSR. Pertama, tanggungjawab dermawan. Kedua, tanggungjawab etika. Dan yang ketiga, tanggungjawab undang-undang. Tanggungjawab dermawan. KFC mempunyai tanggungjawab dermawan yang tinggi yang telah melancarkan kempen untuk mengumpul dana untuk menyediakan makanan untuk kanak-kanak yang kelaparan. Kedua, tanggungjawab etika. Syarikat KFC percaya terhadap kebajikan haiwan yang diperlukan untuk makanan berkualiti tinggi. Dan yang ketiga ialah tanggungjawab undang-undang. KFC mematuhi undang-undang, perintah, peraturan dan pelbagai polisi. Seterusnya kita beralih kepada mengawal, iaitu controlling. Controlling proses sistematik di mana pengurus mengawal selia aktiviti organisasi untuk menjadikannya konsisten dengan jangkaan yang ditetapkan dalam rancangan untuk membantu mereka mencapai piawaian prestasi yang telah ditetapkan. Yang pertama ialah kawalan suapan keharapan atau kawalan pencegahan. Ia memfokuskan pada mengesan bahan, kewangan atau sumber manusia yang tidak diingini yang berfungsi sebagai input pada proses transformasi. Ia dilakukan oleh pengurus wilayah dan dilakukan sebelum menyelesaikan sesuatu produk. Yang kedua ialah kawalan serentak, iaitu kawalan saringan. Kawalan yang memfokuskan kepada proses transformasi untuk memastikan ia berfungsi dengan baik. Ia dilakukan oleh pengurus perniagaan unit. Dengan itu, dapat memastikan kualiti makanan dengan memantau pekerja dapur dengan bilangan lawatan sehari untuk mengurangkan pembaziran dan untuk produk berkualiti tinggi. Manakala yang ketiga ialah kawalan maklum balas atau kawalan pembetulan. Kawalan yang memfokuskan pada penemuan output yang tidak diingini dan melaksanakan tindakan pembetulan. Ia dilakukan oleh penyelia cawangan atau penolong pengurus. Ia juga dilakukan pada waktu akhir sesuatu produk yang telah dihasilkan. Secara kesimpulannya, persekitaran pengurusan dan fungsi-fungsi pengurusan adalah penting bagi organisasi syarikat KFC di mana dalam menjadikan mereka restoran makanan segera perkhidmatan yang terbaik di serata dunia. Dengan adanya strategi yang dilakukan akan membantu organisasi KFC untuk terus berkembang dan maju dari tahun demi tahun dan dapat menjadikan produk mereka lebih berkualiti yang akan dikekalkan di mana akan terus memuaskan cita rasa pelanggan pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan lampiran bagi projek kami. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.